سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الأكوان ومرشد أهل العرفان مؤدب الرجال والصبيان وعلى آله وأصحابه أهل الأدب مع سيد الكونين والثقلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الأكوان مرشد أهل العرفان مؤدب الرجال والصبيان وعلى آله وأصحابه أهل الأدب مع سيد الكونين والثقلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الأكوان مرشد أهل العرفان مؤدب الرجال والصبيان وعلى آله وأصحابه أهل الأدب مع سيد الكونين والثقلين. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat kumpul kembali setelah berapa lama kita cuti menyambut Hari Raya Aidil Adha, Aidul Akbar, dan pada hari ini diberikan kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali majlis kajian kita tentang tafsir surah Al-Mulk, dan kita telah masuk pada perbahasan ayat yang kelima, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sebelum ini ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit 7 petala langit, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat sebarang ketidakseimbangan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Farji'il basara hal tara min futur. Kalau kamu tidak percaya dan masih ragu-ragu dengan perkara tersebut, ulangi pandanganmu. Maka engkau adakah masih lagi melihat, kata Allah, sebarang kecacatan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Tsummarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru qasi'an wa huwa hasir." Kamu ulang lagi pandanganmu berkali-kali, nescaya kamu akan hampa untuk mencari kelemahan dan kecacatan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil kepada badi' sun'atillah dan juga maha kudrahnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam ini. Ini menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada penghujung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagai tambahan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, penerangan demi penerangan, disebutkan lagi, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit khususnya. Nah, setelah disebutkan tentang penciptaan secara umum dan langit secara khusus, karena ini adalah tempat yang menjadi pandangan kepada setiap orang dan melihat dengan keagungan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Soal saya jelas ya? Soal saya jelas? Jelas ya? Okey, baik. Jelas, Ustaz. Kemudian Allah Ta'ala menyebut walaqad. Baik, perkataan walaqad ini adalah hakikatnya qasam. Qasam bermaksud sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad takdirnya wa izzati wa jalali. Wa izzati wa jalali. Demi keagungan, kemuliaan dan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaqad ini sebenarnya adalah qasam. Ya. Walaqad yani wa izzati wa jalali.
demi keagunganku dan keizzahanku, zayyanna as-samaa ad-dunya. Maka kami telah menghiasi. Allah Ta'ala menggunakan dalam ayat ini dengan perkataan ataupun dhamir na. Yani dhamir nahnu. Menunjukkan kepada ta'zim. Ya. Sebab tu nahnu, kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, dia dhamir mutakallim ma'a ghairih dan juga dhamir ma'al azamah maksudnya. Ada dua maksud bagi nahnu. Nahnu boleh dengan makna kita, kami. Iaitu bermaksud seseorang yang membicarakan tentang dirinya bersama dengan orang lain. Contohnya, kami datang ke sini. Contoh, bila sebut kami datang ke sini, maksudnya saya yang bercakap tadi bersama dengan orang lain yang datang bersama dengan. Jadi nahnu boleh digunakan dengan maksud tersebut. Juga boleh dengan maksud ma'al azamah, dengan makna keagungan. Maka dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan nahnu, zayyanna, kami menghiasi langit tersebut dengan makna kami, maksud kami di sini adalah ma'al azamah, dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut demi keagunganku, keizzahanku, maka kami telah menghiasi langit. Yani aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghiasi langit ini. Langit mana yang dihiasi oleh Allah? As-samaa ad-dunya. Langit dunia. Langit dunia maksudnya langit yang kita nampak di depan mata kita. Ya. Ini bukan langit yang di atas daripada tempat yang kita tidak nampak. Bimasabiha. Ya. Jadi digunakan dengan, disebutkan di sini masabih, iaitu dengan bintang-bintang. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Jadi di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahawa Allah menciptakan, menghiasi langit ini. Setelah penciptaan langit, maka Allah hiasi langit pula dengan masabih. Jadi bukan Allah cipta saja, Allah Ta'ala cipta dan Allah Ta'ala hiasi langit tersebut dengan masabih. Masabih adalah bintang-bintang yang berada di langit dan digunakan dengan masabih, tidak disebutkan dengan ma'rifah, tidak disebut al-masabih, tidak ada alif lam. Juga litankir, at-tankir litta'zim wal madh, kata ulama. Waktu kita kalau mengaji dalam balaghah, itu penting dalam ilmu tafsir, dalam pembacaan tafsir, perlu untuk kita mempelajari juga ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, untuk kita mengetahui sir ataupun rahsia dalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana itu Arab tercengang-cengang ketika mana melihat ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW, kerana mereka adalah kelompok yang sangat kuat dalam ilmu balaghahnya dan mereka memahami bahasa tersebut dengan baik. Maka ketika mendengar ucapan ataupun bacaan daripada Rasulullah SAW, maka mereka dengan tidak syak lagi menyebutkan bahawa hada laisa min kalamil bashar, ini bukan kalam manusia. Mereka sebut begitu. Ya, ini bukan kalam manusia. Ini kalam Rabbul Bashar. Tuhan Allah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu cuma sombong untuk mengikuti, cuma ada ego dalam hati mereka. Tamam. Jadi perkataan masabih disebutkan dengan nakirah ataupun dengan tidak disebutkan dengan alamat ma'rifah, tidak ada alif lam pada masabih, dengan maksud ta'zim, mengagungkan, dan juga al-madh, pujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bintang-bintang yang menghiasi langit. Baik, apa lagi tujuan? Dan sebelum kita ceritakan tentang faedah penciptaan bintang-bintang ini di langit, antaranya sebagai perhiasan yang Allah Ta'ala jadikan, di mana yang pertama disebut zayyanna as-samaa ad-dunya bimasabiha, dan diceritakan ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bintang-bintang sebagai penghias di langit, khususnya langit dunia. فَلْيَجْعَلْ الْعِبَادُ الْمَصَابِيهَ وَالْقَنَادِيلَ زِينَةَ سُقُوفِ الْمَسَاجِدِ وَالْجَوَامِعِ. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita akhlaknya Allah, menciptakan langit tidak dibiarkan kosong.
diletakkan dengan masabih, bintang-bintang sebagai penghias kepada langit tersebut. Maka hamba-hamba Allah Ta'ala yang melihat dengan akuan ataupun dengan ciptaan Allah Ta'ala yang maha agung ini, maka mereka juga mengambil akhlak tersebut, meletakkan zinah ataupun perhiasan di suqufil masjid ataupun di siling-siling masjid, diletakkan dengan perhiasan-perhiasan seperti lampu untuk mencerahkan dan juga memberikan penerangan kepada masjid tersebut. Dan ini tidak dikira sebagai sesuatu yang saraf ataupun perkara yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang membazir. Nah, ketika mana diletakkan suquf masjid ataupun siling masjid tadi diletakkan dengan lampu-lampu. Dan disebutkan bahawa masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi pada zaman baginda Rasul, bila mana datangnya waktu Isya, jadi malam dah gelap pada ketika tersebut, maka para sahabat akan menyalakan sa'afin nakhl, iaitu pelepah-pelepah tamar dibakar dengan api, kemudian dicerahkan masjid dengan pelepah-pelepah tamar yang dibakar. Falamma qadima Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu al-Madinata, ketika Sayyidina Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu bertandang ke Madinah al-Munawwarah setelah masuk Islam, kisah yang kita sedia maklum, beliau terdampar di pulau dan kemudian bertemu dengan Dajjal bersama dengan rombongan beliau, dan waktu itu masih lagi Kristian. Maka setelah itu beliau datang ke Madinah, masuk Islam setelah mendengar apa yang disebutkan oleh Dajjal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi naik di atas mimbar dan Nabi berkhutbah di atas mimbar menceritakan tentang kebenaran apa yang diucapkan oleh baginda Rasul, dan juga menceritakan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Tamim adalah seorang rahib Kristian yang sangat kuat berpegang dengan agama, dan beliau masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, beliau meneruskan akhlaknya yang mulia, dan seorang yang sangat kuat berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau antara orang yang membacakan Al-Quranul Karim dalam satu rakaat salat 30 juzuk. Sayyidina Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu, kalau berdiri menunaikan salat malam, maka beliau akan menunaikan salat dengan membaca satu rakaat 30 juzuk. Ini amalan beliau setiap malam. Jadi ketika beliau masuk ke Madinah Al-Munawwarah, beliau melihat para sahabat menyalakan api untuk mencerahkan Masjid Nabawi dengan sa'afin nakhl ataupun pelepah tamar. Dan akhirnya beliau menjadikan atau membuat qindil ataupun pelita yang dia buat sendiri, kemudian diletakkan di dalamnya dengan hibal ataupun dengan tali, dan diletakkan dalam tu minyak, macam pelita yang kita ada sekarang ni lah, pelita minyak tanah tu. Wa 'allaqa tilkal qanadila bisawaril masjidi, maka beliau mengikat lampu-lampu tersebut di tiang-tiang Masjid Nabawi, dan kemudian beliau menyalakan api-api tersebut. Faqala alaihi salam, bila mana baginda Rasul melihat perbuatan beliau menyalakan pelita di dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, maka baginda Nabi mengatakan, nawwarta masjidana nawwarallahu alaika, kamu telah mencerahkan masjid kami wahai Tamim, moga Allah mencerahkan kamu. Ama wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, kata Rasulullah, lau kana li ibnatun, kalau aku ada anak perempuan seorang, la ankahtukaha, maka aku akan kahwinkan anak perempuanku tadi dengan kamu. Maksud Nabi berkenan dengan akhlak dia. Nabi kata, kalau adalah anak perempuan seorang lagi, aku menikahkan dengan hang, kata Rasulullah. Sammahu sirajan, maka beliau dinamakan oleh Nabi dengan gelaran siraj, karena beliau mencerahkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencerahkan masjid, akhlaknya mulia, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenan dengan akhlak tersebut, sehingga baginda mengatakan, kalau ada anak perempuan, baginda akan kahwinkan dengan Sayyidina Tamim ad-Dari
radhiyallahu taala anhu. Maka akhlak ini perlu diambil oleh kita semua. Ya? Perlu diambil oleh kita semua untuk kita mencerahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan di Penang, di Pulau Pinang. Kalau tuan-tuan pernah lalu di Waqaf Siti Aisyah, pernah lalu tak situ? Kan kalau lalu ada satu tempat tu, Waqaf Siti Aisyah, bawah tu ada orang jual, orang panggil apa? Madu, jeruk madu tu, Pak Ali tu. Dan ada kedai jeruk madu Pak Ali, selalu orang singgah beli kat situ. Kalau jalan highway ni lah, highway utara selatan. Jadi ada Waqaf Siti Aisyah tu diceritakan oleh pihak Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Mereka jumpa balik dengan catatan wakaf beliau yang telah dikeluarkan, yang diberikan amanah kepada Nazir untuk menguruskan wakaf beliau. Antara wakaf beliau adalah dia memperuntukkan kewangan khusus pada ketika zaman itu, tak silap saya 100 tahun yang lepas, ya, untuk menyalakan dan juga memasang lilin di setiap masjid yang berada di Pulau Pinang. Jadi semua keuangan yang dikeluarkan untuk menyalakan masjid di Pulau Pinang adalah dengan duitnya beliau yang diwakafkan di jalan Allah untuk mencerahkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di Pulau Pinang. Moga Allah taala mencerahkan maqam beliau dan ditinggikan darjat beliau disebabkan kerana akhlaknya beliau tersebut. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang tidak lagi kita nyalakan dengan pelita, ada lampu dan sebagainya. Maka bagaimana kita nak buat? Lampu pun mungkin masjid boleh beli sendiri, pihak masjid boleh beli lampu. Tu apa ni, bil tu, bil api tu. Kalau boleh kita bayar, masjid-masjid tu kita yang bagi wakaf untuk bayar bil api, kita bagi sumbangan. Walau tak semua, kita bagi juga sedikit daripada bil tadi. Tanya, selalu orang akan tanya kalau buat wakaf ni bila nak buat masjid saja. Masjid bila nak siap. Masjid ni dah nak buat bila? Nampak masjid nak buat baru buat. Bila dah siap masjid terus dilupakan dan tidak diingati lagi. Kalau pondok lagi lah. Kalau pondok lagi. Kalau buat masjid pondok, kalut semua pakat buat. Pakat bagi sumbangan. Tapi selepas siap dah masjid pondok semua, terlupa dah dengan tok-tok guru dengan anak-anak murid. Hakikatnya kalau diwakafkan untuk membina, kalaulah mencerahkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan lampu-lampu sahaja pun disebutkan oleh Nabi SAW, nawwarallahu alaika. Moga Allah Ta'ala mencerahkan kamu, wahai Sayyiduna Tamim Ad-Dari. Bagaimana dengan orang yang mewakafkan hartanya untuk mengeluarkan para alim, di kalangan para penuntut ilmu yang dilihat berpotensi untuk menjadi para ulama akan datang, diwakafkan harta mereka untuk pembiayaan pendidikan bagi mereka tersebut, sehinggalah mereka menjadi alim dan menerangi hati umat pada ketika itu bagaimana keadaan orang-orang yang ketika mana mereka menerangi hati umat, maka itu lebih lagi diberikan kebaikan berbanding dengan hanya semata-mata melihat dengan material semata-mata. Jadi bila mana Nabi SAW memuji Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, dan beliau dinamakan dengan nama Siraj setelah itu dengan sebab beliau menyalakan khindil ataupun pelita-pelita di dalam masjid Nabi SAW, dan beliau dinamakan dengan Siraj, dan nama beliau yang pertama namanya Fathan. Sayyidina Tamim Ad-Dari kana ismuhu al-awwal Fathan. Nama beliau juga Fath. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, aktsaraha Umar radhiyallahu taala anhu hina jama'an nasa ala Abi Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ketika pada zaman beliau, siraj ataupun pelita tadi dilebihkan ataupun dikeluarkan kewangannya oleh Sayyidina Umar untuk membanyakkan lagi pelita di dalam masjid Nabi. Karena waktu ketika zaman Sayyidina Umar, masjid Nabi semakin besar dan kemudian orang semakin ramai untuk datang menunaikan salat tarawih secara berjemaah yang dianjurkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, yang beliau menyebut
ni'matul bid'atu hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah, iaitu mengumpulkan umat di dalam masjid, menunaikan solat tarawih secara berjemaah. Dan kemudian ketika mana orang tengah menunaikan solat dalam Masjid Nabawi, dan kemudian Masjid Nabi SAW diterangkan, diletakkan dengan cahaya yang banyak oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ketika melihat perkara tersebut menyebutkan perkataan nawarta masjidana, kamu telah mencerahkan masjid kami wahai Amirul Mukminin, nawwarallahu qabraka ya ibn al-Khattab. Nawarta masjidana nawwarallahu qabraka ya ibn al-Khattab. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kamu telah mencerahkan masjid kami, moga Allah taala mencerahkan kuburmu wahai Ibn al-Khattab. Jadi Sayyidina Ali memuji dan juga mengulang perkataan yang seakan sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini faedah yang kita boleh ambil daripada ayat walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Bila mana Allah taala menghiasi langit ini dengan masabih, iaitu dengan bintang-bintang, maka muslimin mengambil akhlak tersebut, meletakkan masabih ataupun pelita-pelita di dalam masjid, dan di atas diletakkan di suquf dan juga di tiang-tiang masjid, sebagai mengambil akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan taqallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya muslimin. Golongan muslimin ini sifatnya begitu. Lepas tu kalau kita lihat orang-orang yang beriman ini pada zaman dahulu, mereka sangat mengambil berat tentang taqallaqu bi akhlaqillah. Akhlaqur rahmah, akhlak rahmat yang mana telah diturunkan oleh Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini diamalkan, tidak ditinggalkan dalam segenap sudut. Sebab tu diceritakan oleh Maulana Syekh Usamah Al-Azhari dalam satu ucapan beliau, diceritakan tentang bagaimana sifat rahmatnya umat terdahulu terhadap umat pada zaman mereka. Bagaimana mereka berkhidmat kepada umat pada sepanjang zaman. Antaranya penciptaan ataupun pembinaan hospital. Hospital dalam Islam lebih kurang 400 ke 500 tahun lebih awal daripada hospital yang ada di Eropah. Jadi kita lebih awal, Islam yang lebih awal pembinaan hospital dibandingkan dengan hospital yang berada di Eropah dan juga di Barat. Dan antara gharaib ataupun perkara-perkara pelik yang dilakukan di dalam hospital yang ada di dalam sejarah Islam. Hospital di dalam sejarah Islam ni sehingga dijadikan tempat yang istimewa. Sampai ada orang yang kalau kita sekarang ni takut nak pergi hospital. Yalah zaman Covid ni lagi lah orang tak berani nak pergi hospital. Kalau tak ada kerja apa, tak ada kerja nak pergi hospital. Zaman dulu, zaman khalifah, saya tak ingat khalifah apa, Mansur ke apa. Zaman tersebut, ada orang yang buat-buat sakit untuk duduk di hospital. Buat-buat sakit. Bukan sakit, buat-buat sakit. Kenapa? Kerana boleh makan free. Dan makanan di hospital sedap. Daripada duduk tepi jalan, kutip sedekah, baik duduk hospital. Sebab ada free makanan untuk wakaf. Dia ada wakaf untuk makanan tersebut. Dan kadang-kadang mereka sanggup duduk di hospital sampai 2-3 hari. Dan doktor bila cek tahu kata dia ni tak sakit. Dan apa yang dilakukan oleh doktor pada ketika tersebut? Kata Maulana Syekh Usamah Al-Azhari, diceritakan dalam sejarah. Doktor tak halau. Tak halau kenapa? Kerana ketika seorang datang ke tempat kita, maka dia dikira tetamu. Tetamu tak akan dihalau melainkan setelah 3 hari. Jadi hari pertama cek tu tahu dah tak sakit. Doktor pakar. Dia tengok-tengok tahu dah ni ngelak ni. Buat-buat sakitnya. Bukan sakit pun. Tapi bila mai cek, dia tengok tak sakit, dibiarkan. Biarkan berapa hari? 3 hari dibiarkan. Dijamu makan, diberikan layanan yang baik seolah-olah dia sakit. Selepas 3 hari, barulah doktor akan bagi tahu, kamu sebenarnya tak sakit. Sebenarnya tak bolehlah ambil hak orang lain. Ada orang sakit di luar yang perlu duduk di tempat ni. Jadi diminta kepada pesakit, orang yang mengaku sakit tersebut ataupun buat-buat sakit tadi untuk keluar daripada hospital dengan baik. Malah ketika mana dia dikeluarkan ataupun diminta keluar tadi, disiapkan pula barang makanan kepadanya untuk dia balik ke rumahnya setelah itu.
Ajaib. Ini akhlak muslimin yang kalaulah hospital di Malaysia buat macam tu, saya tak tahulah. Apa ni, mungkin sejarah tu akan berulang. Tapi sejarah tu dah tak ada dah dalam sejarah dunia Islam. Tidak lagi berlaku perkara tersebut. Yang pernah berlaku dalam sejarah Islam sedemikian. Punya apa ni, ikram dan juga meraihkan tetamu dan juga melayani tetamu dengan rahmat, dan juga orang-orang yang hatta kalau dia tidak betul sekalipun dalam apa ni, dakwaan dia, kata dia sakit sekalipun, tetap diberikan layanan dengan baik pada ketika itu. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh muslimin zaman berzaman. Itu baru satu sudut. Banyak lagi sudut yang lain dari segi wakaf yang telah mereka berikan kepada binatang, kepada macam-macam yang telah ditunjukkan oleh muslimin, dan perlu bagi kita untuk melihat tarikh, membaca tarikh dan juga sejarah umat Islam ini. Untuk apa dibaca? Untuk diulang kembali dan juga dilakukan kembali akhlak yang telah mereka tunjukkan tersebut. InsyaAllah moga-moga akan berlaku satu masa nanti. Dan ya, sekarang ni kebaikan yang dilakukan berbagai sudut, macam-macam yang dilakukan oleh golongan muslimin. Dan moga-moga tadi berterusan insyaAllah. Dan kemudian apa faedah kedua dijadikan langit ini dengan masabih? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan ja'alnaha, kembali kepada apa? Ini dhamir kembali kepada masabih. Kembali kepada masabih. Dan sebahagian ulama mengatakan wa ja'alnaha yakni as-sama. Yani as-sama fihi masabih. Tapi yang kuatnya ja'alnaha yakni ja'alnal masabih rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan masabih, iaitu bintang-bintang tersebut, sebagai rujuman lisyayatin. Baik. Dimaksudkan dengan bintang di sini bukan bintang itu sendiri yang dijadikan sebagai penghujum kepada ataupun dilontarkan kepada syaitan. Syaitan apa di sini? Asyayatin yang dimaksudkan sini adalah maradatil jin, iaitu jin-jin jahat, jin-jin kafir yang mana sering naik ke langit untuk mencuri dengar rahsia langit untuk disampaikan kepada kahanah ataupun kuhan, para pendeta dan juga para bomoh yang ada pada ketika tersebut. Jadi masabih, daripada bintang-bintang inilah, daripada bintang-bintang ini dijadikan asyuhub. Syuhub ataupun syihab. Apa syihab? Dimaksudkan syihab di sini adalah meteor. Meteor. Jadi dijadikan meteor untuk memanah dan juga dihujum kepada golongan syaitan. Ada beberapa istilah yang saya tengok dalam kajian NASA. Dalam NASA dibahaskan tentang beberapa istilah tentang meteor. Ada disebut sebagai kuwaikib, dipanggil kuwaikib ataupun asteroid. Kuwaikib ini adalah jismun sakhri amlaq. Maksudnya satu jisim berbentuk batu yang besar, fil fada, yang berada di udara ataupun yang berada di angkasa, yaduru fi madari haula syams, yang mana dia akan berterbangan ataupun bergerak di sekeliling matahari, dipanggil asteroid. Dan ada dipanggil meteoroid ataupun dipanggil nizak. Nizak. Yang ni dia lebih kecil sedikit. Dan dia berada juga di sekeliling matahari. Dan yang ketiga dipanggil asyihab, iaitu meteor. Syihab ini yang dimaksudkan ni. Yang dimaksudkan dalam ayat ni apa dia? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan al-masabih iaitu asyihab, asyuhub, jamak kepada syihab, sebagai penghujum ataupun pelontar kepada syaitan-syaitan untuk membakar mereka. Dan sebahagian di kalangan syaitan terkena meteor tadi, mati mereka. Dan sebahagian di kalangan jin syaitan ini yang terkena meteor hilang akalnya. Sebahagian bila terkena putus kaki dan tangannya. Ada yang kena jadi macam tu. Dan meteor disebut di sini, ni diceritakan kata dia akan masuk ke dalam kawasan bumi dan dia akan berapi. Yang kita nampak di udara meteor ketika jatuh tu dia akan berapi, cuma dia tidak sampai ke bumi. Dipanggil meteor. Meteor dia tak akan sampai ke bumi.
Yang ni apa yang dibahas oleh NASA ni, bertepatan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang disebut oleh Allah dibenarkan oleh NASA, tidak. Yang disebutkan oleh NASA ni telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh Allah Taala, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan tidak sampai ke bumi. Kalau sampai ke bumi dipanggil meteorit. Dia beza meteor dengan meteorit. Meteorit disebut al-hajaru an-nizki. Hajarun nizki. Kalau nizki, nizak, yang tu meteor. Meteor ni yang kita nampak, tapi dia tak sampai ke bumi. Yang sampai ke bumi kalau pecahan, dia panggil meteorit ataupun hajarun nizki. Ini antara istilah-istilah yang saya ambil daripada laman web NASA dalam bahasa Arab lah. NASA Arabik. Dia ada asteroid tadi, kemudian dia ada meteorit, meteor, dengan dia ada satu lagi apa tadi? Bahasa Inggeris. Asteroid lagi? Meteorit lagi, meteor dengan yang kecil sekali. Semua buka khilaf dah ni. Dia ada meteorit. Dia ada dua. Asteroid, meteorit, meteorit. R-I-T-E. Hari ini kita mengaji ini sikit lah. Astronomi. Baik. Jadi ini istilah-istilah yang dimaksudkan di sini apa dia? Yang dimaksudkan dalam ayat ni adalah meteor. Meteor iaitu syihab ataupun syuhub jamaknya, yang sampai kepada syaitan untuk dibakar mereka. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Tamam? Dan wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan kami jadikan kepada syaitan setelah mereka dibakar. Setelah mereka dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan meteor, maka mereka akan nanti dibakar pula di dalam azabus sa'ir, iaitu neraka sa'ir, yang mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika tersebut di akhirat nanti. Karena apa? Karena mereka telah melakukan pelanggaran dan juga melakukan pengkhianatan untuk mencuri dengar rahsia-rahsia langit untuk disampaikan kepada kuhan mereka. Dan ketika mana Nabi SAW dilahirkan, disebutkan di antara sebab dijadikan meteor ini adalah ketika mana baginda Nabi SAW dilahirkan. Setelah Nabi dilahirkan, barulah wujudnya meteor ini untuk menghancurkan syaitan-syaitan tersebut. Sebelum ini syaitan boleh naik dengan senang lenang. Ceritakan dalam sebahagian kitab bahawa mereka akan naik dalam keadaan membuat seperti tangga. Sebahagian ada yang terbang terus ke langit, sebahagian lagi ada yang buat seperti tangga. Syaitan ni duduk atas syaitan sekian sampai tinggi, dan kemudian dia akan jadi macam orang panggil apa, telefon karat tu. Dia akan cerita. Hak yang pertama tu dengar, dia cerita pula nombor 2, nombor 3, sampai ke bawah cerita lain. Faham? Dia akan cerita lain. Dan sebahagian lagi kata dia akan sampaikan tapi tidak benar. Penceritaan tadi tidak benar dan akan berlaku pengkhianatan. Sebab tu mereka boleh untuk maklumkan, kata ini akan lahir sekian, akan lahir Nabi SAW. Ada dalam kitab-kitab mereka, dan sebut kata syaitan-syaitan mereka telah memaklumkan kepada mereka tentang ramalan sekian. Dan ada yang tepat dan ada yang berlaku penipuan. Dan kerana rahsia-rahsia langit tadi diketahui dan didengar oleh syaitan, tapi setelah Nabi SAW dilahirkan, maka tidak ada lagi perkara tersebut. Jadi kalau kita baca dalam ayat ni, Allah Ta'ala jadikan langit ini sebagai masabih, ini sebagai penghias di langit. Maka hati mukmin itu adalah langit bagi mereka. Sebab tu kalau kita perhati makanan kita, makanan kenapa kita orang panggil apa, Allahumma salli ala Muhammad, manusia ini disebabkan kerana tubuhnya daripada bumi, maka dia perlukan kepada makanan bumi untuk dia makan.
Jadi kita ni badan kita daripada tanah. Maka kita memerlukan makanan daripada tanah juga ataupun daripada bumi untuk sebagai gizi kepada tubuh badan kita. Manakala hati kita, nah, pancarannya adalah langit. Ni hati kita ni, jantung hati kita ni adalah pancarannya langit. Maka dia tidak sesuai diberikan dengan makanan bumi. Yang boleh diberikan padanya ketika itu adalah makanan daripada langit. Maka makanan bagi hati dan jantung hati kita ini adalah zikrullah dan juga dengan Al-Quranul Karim. Nah, salawat kepada Nabi SAW dan zikir-zikir, wirid-wirid. Itulah makanan yang akan menghiasi langit yang berada di dalam jantung hatinya manusia. Karena jantung ini walaupun berada di tengah, tamam? Hakikatnya dia adalah yang paling tinggi, karena disebut di dalam hadis Nabi SAW, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Dan kalaulah langit-langit ini dihiasi dengan bintang-bintang yang disebutkan oleh sebahagian ulama seperti kata al-Imam Qatadah radhiyallahu taala anhu, khalaqallahu an-nujuma li thalathin. Allah Taala menjadikan nujum ataupun masabih ini dengan 3 tujuan. Yang pertama apa dia? Zinatun lis-sama, sebagai penghias di langit. Wa rujumun lisyayatin, dan juga sebagai penghujum ataupun pelontar kepada syaitan dengan meteornya. Yang ketiga apa dia? Wa alamatun yuhtada biha fil barri wal bahr, dan dijadikan dia sebagai, atau bintang-bintang ini sebagai petunjuk kepada manusia untuk bergerak di daratan dan di lautan. Kalaulah bintang-bintang yang berada di atas sebagai petunjuk kepada manusia yang untuk berjalan di lautan dan juga di daratan, maka petunjuk kepada umat ini yang akan menunjukkan mereka bukan hanya di daratan dan di lautan, tapi daripada alam bumi ke alam akhirat adalah para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah bintang-bintang yang dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk kepada umat. Dan yang paling agung bagi bintang-bintang tersebut adalah Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai sirajan munira. Nah, siraj munir. Nah, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang walaupun hadis tersebut fihi maqal, nah, perbincangan di kalangan ulama, yaitu ashabi kan nujum. Nah, ashabi kan nujum. Para sahabat aku ini adalah seperti nujum, seperti bintang-bintang di langit. Kenapa? Idza ihtadaitum ihtadaitum. Nah, kalau kamu mengikuti mereka, maka kamu akan diberikan petunjuk dengan sebab mengikuti petunjuk-petunjuk mereka. Tamam? Maka tidak salah kita katakan bahawa bintang-bintang yang berada di langit ini sebagai petunjuk, maka bintang maknawi yang menunjukkan umat ini kepada Allah dan Rasulnya adalah para awliya, para salihin, dan para ulama yang disebutkan oleh al-Imam Syafi'i, laula al-ulama wal fuqaha, laula al-fuqaha min awliya illahi ta'ala lama kana awliya lillahi ta'ala fid dunia. Maka kalaulah tidak dikira sebagai para fuqaha dan ulama ini sebagai awliya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, maka tidak ada wali di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu memaklumkan bahawa para fuqaha, para ulama inilah yang menunjukkan petunjuk kepada umat, kepada ulama, kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan untuk mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita telah ketahui tentang kelebihan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penciptaan langit dan bumi ini, dan khususnya langit yang dijadikan sebagai petunjuk, yang dijadikan sebagai penghias, juga dijadikan sebagai rujuman lisyayatin. Wa a'tadna lahum azab as-sa'ir, dan kami siapkan kepada mereka dengan azab as-sa'ir. Azab as-sa'ir ini adalah salah satu nama daripada peringkat neraka yang keempat. Disebutkan oleh sebahagian ulama dalam kitab mereka bahawa azab as-sa'ir, as-sa'ir
adalah ismun lidarakatir rabi'ah. Nama bagi peringkat yang keempat bagi neraka Allah Subhanahu wa taala yang 7. Di neraka ni ada banyak. Yang pertama ada Jahannam, neraka Jahannam. Ini neraka yang peringkat pertama. Kemudian summal ladha, kemudian neraka ladha. Kemudian neraka dipanggil Hutamah. Nah, neraka Hutamah. Kemudian neraka Sa'ir. Kemudian neraka Saqar. Kemudian neraka Jahim. Kemudian neraka Hawiyah. Ini yang ketujuh. Tapi kata sebahagian ulama, kullan min hadhil asma'i yutlaqu 'ala al-akhar. Kadang-kadang setiap nama ni diletakkan pada nama yang lain. Boleh jadi neraka Jahannam disebut Sa'ir. Boleh jadi Sa'ir disebut Jahannam. Begitu. Faham? Cuma kalau kata di sebahagian ulama membahagikan kepada 7 darakah, iaitu 7. Kenapa disebut darakah, tidak disebut darajah? Karena darajah ke atas. Nah, darajah pertama, darajah kedua, darajah ketiga. Kalau langit disebut darajat. Kalau bumi ini disebut darakat. Bumi disebut kerana dia peringkat dia dia punya lapisannya ke bawah. Jadi neraka begitu. Neraka ni dia berlapis. Dia lapisan-lapisannya. Tamam. Dan disebutkan bahawa setiap darakah minan nar fiha firqatun min firqi al-usah. Dan pada setiap peringkat-peringkat neraka tadi ada kelompok-kelompok orang-orang yang melakukan maksiat yang akan berada pada setiap peringkat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Moga Allah Ta'ala lindung kita walau sedikit pun daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Contohnya golongan-golongan usah ahli tauhid. Orang yang ahli tauhid, seperti kita yang beriman kepada Allah dan Rasul tapi melakukan maksiat. Golongan Nasara, golongan Yahudi, golongan Sabi'ah, golongan Majus, golongan musyrikin, golongan munafiqin. Jadi maknanya usah ahli at-tauhid akan berada dalam neraka Jahannam. Usah ahli tauhid berada dalam neraka Jahannam. Manakala Nasara akan berada di neraka Ladha. Yahudi akan berada di neraka Hutamah. Sabi'ah akan berada di dalam neraka Sa'ir. Musyrikin akan berada dalam neraka Saqar. Dan munafiqin ini akan berada dalam neraka Jahim dan ataupun neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ini yang peringkat yang terbawah sekali. Maka munafiqin berada di peringkat yang terbawah daripada peringkat neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa munafiqin lebih teruk daripada Nasara, lebih teruk daripada Majusi, lebih teruk daripada golongan Yahudi? Karena mereka menyembunyikan kekufuran mereka dan melakukan kejahatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syaitan tidak disebutkan dalam peringkat mana mereka akan berada. Maka sebahagian ulama mengatakan bahawa syaitan akan berada pada setiap peringkat tersebut mengikut kepada golongan yang mengikutinya. Jadi golongan yang mengikutinya akan mengikuti, syaitan tersebut akan mengikuti golongan tersebut. Dia walaupun yang mengikuti sebenarnya golongan tu yang mengikuti syaitan. Jadi dia akan memimpin rakyatnya yang mengikutinya dalam ketika hidup dalam bentuk apa yang dia goda, dan kita tergoda dengan jalanan tersebut, maka dia akan masuk dengan syaitannya ketika itu di dalam kawasan ataupun dalam peringkat neraka tersebut. Seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taral mujrimina yawma idzin muqarranin ay ma'a syayatinihim. Kamu akan melihat orang yang melakukan jenayah dan maksiat ini, mereka pada hari tersebut akan bersama dengan teman-teman mereka, iaitu syaitan-syaitan mereka pada ketika itu. Jadi syaitan yang kufur, yang menggoda umat untuk kufur, maka dia akan berada dengan kekufuran yang dia goda tersebut bersama dengan mereka pada ketika itu dalam setiap tempat dalam neraka tersebut. Tamam. Jadi ini antara faedah yang kita dapatkan daripada ayat yang kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Jadi lepas ni kalau baca ayat ini, maka kita akan perhati dan tengok betul-betul betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila baca ayat ni saja, apa yang patut kita lakukan?
bila disebut laqad zayyana as-sama wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha. Kena baca ensiklopedia berkenaan dengan astronomi. Buka tentang penciptaan langit. Tengok tentang peredaran cakrawala. Maka kita akan menambahkan lagi kecintaan kita dan juga keimanan kita kepada ciptaan yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menolak kepada golongan etis dan juga golongan yang mentuhankan sains semata-mata, yang mengatakan bahawa tidak ada yang lebih agung melainkan sains, yang lebih agung melainkan daripada semua ini terjadi dengan sendiri. Maka ini kebodohan yang nyata dan ini adalah suatu bentuk mughalatah ataupun kesalahan dalam berfikir dan tidak melihat kepada kebenaran tentang perkara tersebut. Tamam? Baik. Dan kemudian ayat yang seterusnya. Kita baca ayat yang ke-6. Karena ayatnya ringkas saja. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran Al-Karim, "Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir." Lepas tu kita tengok disebut di sini, "Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam." Dan bagi orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala, disediakan azab neraka jahannam. Tadi Ustaz sebut neraka jahannam kepada usati ahli tauhid. Maka kerana itu kita sebut dah tadi, kata sebahagian ulama menyebutkan bahawa neraka jahannam ini dan juga neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, namanya ladha, namanya hawiyah, namanya sa'ir, namanya saqar, kesemuanya kadang diitlakkan pada nama neraka yang lain pula. Jahannam kadang dipanggil sa'ir, neraka jahannam kadang dipanggil dengan ladha. Maka maksud neraka jahannam di sini maksudnya neraka itu maksudnya. Maksud dengan maksud mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan wabi'sal masir, yakni wabi'sal masir, yang seburuk-buruk tempat kembali, apa dia? Yaitu azabu jahannam. Wabi'sal masiru, ai azabu jahannam. Ini kalau kita mengaji dalam nahwu, dia ada maksus bidzam, dan dia ada hazaf pada tempat tersebut dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mubtada muakhar ataupun khabar muqaddam, yang dihazafkan dalam ayat tadi, apa dia? Wa bi'sal masiru azabu jahannam. Azabu jahannam. Jadi azab jahannam tadi adalah sebagai tempat yang terburuk yang mereka akan kembali ke tempat tersebut. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan golongan syaitan yang telah mencuri dengar dan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dengan mencuri-curi dengar rahsia langit, maka mereka disiapkan kepada mereka tersebut dengan azab as-sa'ir. Manakala kamu di kalangan umat manusia yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syaitan kamu tersebut, maka bagimu azabu jahannam wa bi'sal masir, dan ini seburuk-buruk tempat yang kamu akan kembali ke tempat tersebut. Dan ini moga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada mengikuti golongan syaitan tersebut. Setelah Allah taala menunjukkan keagungannya, kemuliaannya, kekuasaannya, masih kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan tersebut, bermakna kamu sombong. Bermakna kamu sombong. Lepas tu kata para ulama, orang yang mencari insya-Allah dengan kebenaran, dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ni anugerah daripada Allah. Maka perlu untuk mencari, perlu untuk mempelajari, perlu untuk bersungguh-sungguh mendapatkannya. Seperti mana seorang merasakan bahawa emas, permata, duit, ringgit itu sebagai sesuatu yang berharga dan dia berusaha untuk mencari perkara tersebut. Begitulah kepada ahli iman. Ketika mereka memandang iman itu adalah suatu perkara yang paling berharga, maka mereka akan berusaha untuk mencarinya dengan mempelajari, dengan mencari maklumat, dengan mencari guru, membimbing, mendidik mereka untuk sampai kepada yang sepatutnya mereka sampai. Tamam? Dan kemudian pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-7, disebutkan oleh Allah Ta'ala,
wa idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Dan insya-Allah ini kita akan bincangkan pada pertemuan yang akan datang, karena dia perlu perbahasan yang lebih pada ketika itu, insya-Allah. Jadi hari ini kita tamat 2 ayat 5 dan 6, iaitu ayat yang kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan kemudian ayat walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Insya-Allah. Jadi saya buka soalan kalau ada yang nak bertanya tentang ayat yang kita baca ini, falyatafaddal mashkura. Kakaknya belum ada sih. Ya. Ada soalan tak? Kakaknya belum ada. Belum ada lah. Baik. Sekejap. Bismillah. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, saya kirim ada soalan. Bagaimana mungkin kita nak tahu mungkin dia tu ada mungkin ada gangguan lah. Sebab saya pun masih, sebab saya dapat dengan arwah pernah sampai almarhum Tuan Guru Harudin, mungkin dia ada nasihat Syekh. InsyaAllah. Sekali lagi saya tak dengar. Mungkin nasihat Syekh lah kita cara nak, sebab ramai sekarang ni ramai yang sakit, macam kata kita nak bagi ubat dia tak mau. Lepas tu macam mana nasihat Syekh? Oh. Sakit nak bagi ubat tak mau. Sakit apa tu? Sakit ni lah, sakit tubuh badan kita ni lah. Maksud doktor lah ni. Sakit dalam, sakit luar. Sebab saya suka lawan PM, Angkatan Tahan Awam. Kita boleh nampak lah macam kita nak bantu, tak cuma kadang dia tak mau. Mungkin nasihat Syekh lah. Allah. Baik, masalah apa ni mengambil ubat dan juga mengambil pengubatan begitu adalah salah satu daripada bentuk ikhtiar kita dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Baginda Rasul SAW menunjukkan contoh yang terbaik bagi perkara tersebut. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha adalah diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah bahawa beliau mengetahui dan alim dalam selok-belok tib ataupun perubatan ini adalah kerana baginda Nabi SAW sering dilawat oleh doktor pada zaman baginda Rasul, tabib pada zaman Nabi untuk mengubati baginda Rasul SAW. Sehingga kata Sayyidatuna Aisyah, sehingga aku sendiri selepas itu tahu semua ubat-ubat tersebut dan bagaimana untuk membuat ubat-ubat tersebut. Jadi menunjukkan bahawa Rasulullah juga berubat dan baginda Nabi SAW berubat, mengambil ubat dan juga mengambil dengan sebab. Kita disuruh untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak kita disuruh untuk tinggal dengan ikhtiar. Tawakal berlaku setelah ikhtiar. Tidak akan berlaku tawakal melainkan setelah ikhtiar. Kalau tidak, dia tidak akan jadi tawakal, dia akan jadi tawakul. Bukan tawakul, tawakul. Tawakul maknanya apa dia? Tawakul sama dengan tawakal. Tawakul maksudnya dia tidak berikhtiar tapi ingin menyerahkan terus. Gitu. Jadi contoh macam naik kereta, tak kunci, pintu tingkap tak tutup, lepas tu tinggal kereta kena curi. Dia kata saya tawakal dah. Jadi bukan tawakal, tawakul. Kalau tawakal kena kunci kereta tu. Kunci, tutup tingkap elok. Dan kita yakin yang melindungi tadi Allah. Bukan kunci kita tu. Kita tanam pokok di kebun.
pokok durian. Yang tanam tu kita? Tak, yang tanam tu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tumbuhkan tadi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan keluarkan hasilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni buat apa? Ikhtiar kita, kita pergi tanam. Kemudian kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siram pokok tadi dengan air dan letakkan baja dan sebagainya sebagai bentuk ikhtiar kita, moga akan tumbuh pokok tadi. Hakikat yang menumbuhkan pokok tadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga kita. Nah, jadi kalau kita nak nasihat orang yang kalau tak terima ni, kita kata kepada dia, khair, insya-Allah, tak apa. Nah, kalau tak terima, cuma jangan dianggap kata ini adalah sebagai din, agama, yang katanya kalau saya tak ambil ni baru ni dikira agama. Kalau saya tak buat macam ni baru saya dikira sebagai orang yang mutadayyin. Tak, Nabi tidak tunjuk perkara yang sedemikian. Jadi itu yang kadang-kadang sikap sebahagian di kalangan kita. Contoh macam masalah vaksin dan sebagainya ni, sampai berlaku polemik, berlaku isu besar, seolah-olah macam yang ambil vaksin ni sebagai orang-orang yang dah pengaruh dengan Dajjal. Ni kalau tak cucuk vaksin lagi, mereka ni lah akan jadi tentera Imam Mahdi nanti. Ada 12,000 orang insya-Allah yang tidak akan cucuk dengan vaksin. 12 orang ni lah, 12,000 orang. 12,000 ni lah yang akan jadi tentera Imam Mahdi pada masa akan datang. Jadi kamu nak ambil, kamu tak ambil, tak payah kait dengan Imam Mahdi. Tak payah kait dengan Imam Mahdi. Jadi kadang-kadang kita jadi lucu dengan perkara tersebut. Jadi yang jadi tentera Imam Mahdi ni, entah siapa-siapa, kita pun tak tahu. Yang masyaikh, yang kalau kena cucuk ni, yang ada ilmu, yang ada amalnya, yang masyaikh kibar, yang mengambil perkara tersebut, tiba-tiba dia kata sekarang ni tidak ada panduan lagi. Dia yang tak tahu apa ni, dialah ni jadi panduan. Dia yang menjadi panutan umat sekarang. Bukan anti vaksin ni, bukan hanya golongan orang Islam saja. Di Eropah pun berlambak anti vaksin. Awak depa pun tentera Imam Mahdi juga. Kalau depa tak cucuknya lah. Depa pun jadi tentera Imam Mahdi juga kalau gitu. Karena depa anti vaksin juga, dan termasuk dengan yang anti vaksin Malaysia ni, yang kebanyakannya pun ambil daripada pandangan daripada Eropah. Duk baca Washington, duk baca kajian-kajian barat pasal yang anti tu. Dah sekali, siapa panduan ni? Panduan dia marah dekat ulama-ulama, kata ikut WHO. Lepas ni pos semua ikut pokok Dajjal semua ni. Dah sekali dia pula ikut dengan kelompok Eropah Barat juga. Cuma ada lah 2-3 orang doktor yang buat dengan pandangan semua. Saya akan tidak ada masalah. Sebab tu kita kata, masalah kamu nak ambil, tak ambil, tidak ada masalah. Cuma jangan masukkan dalam isu agama. Ini masalah ikhtiar. Tiba-tiba pergi masuk dengan ni, kalau kena cucuk ni, terus jadi Dajjal. Dajjal terus. Terus jadi pengikut Dajjal. Ada seorang dia ikut kuliah kita. Selalu ikut majlis kita. Baca kitab apa semua kali. Lepas tengok saya gambar saya kena vaksin tu, terus tak ikut dah sekarang. Dia kata, rupanya sama macam ustaz ni pun WHO juga. Rupanya mi'yar dia pada vaksin tu bukan yang kita cakap ni. Dia mengaji mana pun tak tahu. Jumpa dengan guru mana pun tak tahu. Tarbiyah dengan siapa pun tak tahu. Tengok vaksin dia, terus tolak para guru. Hebat dia. Nampak siapa Dajjal sekarang? Siapa yang Dajjal nak sekarang? Auzubillah min zalik. Sebab tu jaga-jaga, hati-hati dengan zaman fitnah. Nabi suruh kita dengan para solihin, dengan para ulama, bukan dengan saya. Saya ni siapa dia? Suruh dengan para ulama. Saya ni ikut guru saya. Guru-guru saya semuanya alim kibar, semua ambil vaksin, dan mereka ni orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Takkan tiba-tiba dengan satu cucukan saja terus dikata mereka ni adalah pengaruh dengan Dajjal, dan mereka telah dipegang kerana ada chip dalam badan mereka, dan Dajjal akan kawal mereka nanti dia untuk cakap seperti benar Dajjal. Ni yang kita duk baca tafsir tu semua ni. Dajjal nak kita baca ni. Dajjal nak kita duk dalam WhatsApp group, dalam Telegram, bincang benda yang tak ada penghujung. Itu Dajjal nak tu. Semua orang bercakap apa yang dia nak cakap. Yang Nabi sebut dalam hadis. Yatakallamu nabi masya'. Mereka bercakap dengan apa yang bimasya'u, yang mereka inginkan. Dan semua yata'ajjabuna bi ra'yi. Semuanya bangga dengan pandangan mereka masing-masing. Semua pula pandangan. Dengar depa kata. Ada orang kata. Ada suara bak tu kata. Semua orang
orang kata. Dan tu yang kata Nabi SAW, kasratu qila wa qal. Ini adalah apa ni, kefasadan. Banyak qil qal. Orang kata. Tamam. Baik, ada lagi soalan? Cukup, jangan tanya lagi pasal vaksin. Kita mahu Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit. Ustaz, kalau orang yang bunuh diri tu, dia tak dapat masuk syurga kan? Macam mana dengan orang yang disebabkan tekanan PKP ni, dia bunuh diri, ada pengecualian tak Ustaz? Baik. Masalah bunuh diri ini, mereka bukanlah dikira sebagai akan tidak masuk syurga dengan makna khalidina finnar. Tak. Bukan maksudnya mereka tak akan masuk syurga terus. Ini dikira maksiat. Bunuh diri dikira maksiat kepada Allah Ta'ala. Beza dengan yang bunuh diri dengan sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-mustahil. Mereka menghalalkan bunuh diri. Menghalalkan bunuh diri, ini beza dengan orang yang membunuh diri dalam keadaan dia sendiri tidak menghalalkan bunuh diri tersebut. Dia tak kata bunuh diri itu halal. Macam orang isap dadah. Dia tak kata dadah halal, tapi nafsu dia nak isap dadah. Orang berzina. Dia tak kata zina halal, tapi dia nak berzina. Jadi beza tu. Dia tak kata bunuh diri halal, tapi dia tak tahan. Sebab dia ingat dengan bunuh diri itu selesai hidup dia. Habis. Tak ada dah nak fikirlah masalah lain. Dia terlupa ada masalah besar lagi nanti akan datang. Sebab yang tu lagi kekal. Dia duduk di dunia yang fana, yang tak kekal. Dia bunuh diri untuk masuk ke dunia yang kekal. Dan dia akan kekal di situ dengan keadaan yang buruk. Kerana tak fikir panjang. Itu satu masalah. Kalau kata dia dalam keadaan akal sedar. Akal sedar, erti, tahu. Dan ada yang kedua mungkin gila. Mungkin gila. Dia jadi dah putih wayang. Tak ada akal pada waktu itu. Sebabkan dia bunuh diri. Jadi apa yang patut kita buat? Yang patut kita buat diam. Satu. Tak perlu hukum. Karena kita tak tahu dia macam mana kedudukannya. Mungkin dia gila. Kalau dia gila dan dia penyakit gila dan menyebabkan dia bunuh diri pada ketika tersebut. Orang gila ni rufi'al qalam an ummati. Kata Nabi SAW. Rufi'al qalam an ummati. Diangkat taklif daripada umatku kalau dia gila. Sekarang ni kita tak pasti dia ni gila kan. Dia ni ada akal lagi kan pada ketika tersebut. Ataupun kerana tekanan jiwa yang menyebabkan dia masih ada akal tapi dia dah fikir kata saya dah tak tahan dah kehidupan ni, saya nak buat macam mana lagi. Nah, kalau kita bincang dia boleh bincang lagi. Tak ada orang tak boleh bincang lah. Otak dia dah putih wayak lah. Maka yang penting bagi kita sekarang ni dia cukup. Tak perlu cakap apa. Serah kepada Allah Ta'ala. Karena disebut dalam kitab Jawharatul Tauhid, wa man yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Kata Imam Al-Laqani radhiyallahu taala anhu, wa man yamut wa lam yatub min dhanbihi, siapa mati tidak sempat bertaubat dengan dosa yang dia lakukan, fa amruhu mufawwadun li rabbih, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Serah kepada Allah. Allah Ta'ala yang Maha Rahim, Allah Ta'ala yang Maha Karim, Allah Ta'ala yang Maha menghukum dan Maha Adil. Allah Ta'ala lah yang akan menghukum perkara tersebut. Kita tidak perlu untuk menghukum perkara tadi dengan apa-apa hukuman, kerana ini akan menyakitkan jiwa orang lain pula pada ketika tersebut. Dia ada keluarga, dia ada adik-beradik, dan mereka lebih tahu tentang keluarga mereka. Dan dia kata mereka tak faham. Dia sebenarnya memang dah gila dah. Dia memang dah gila, dia tak ada akal dah pada ketika tersebut. Kita pula pandai-pandai sebut pula kata dia ni ahli neraka lah. Sayanglah orang keluarga kita ada seorang dah ahli neraka. Dia confirm neraka, confirm. Dan nanti sabar dulu dengan perkara tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan diberikan kekuatan iman kepada semua. Amin ya rabbal alamin. Ini masalah dia apa dia tuan-tuan? Masalah dia iman. Masalah dia iman. Kalaulah dipenuhi hidup kita dengan zikir, dipenuhi hidup kita dengan ilmu, dipenuhi hidup kita ni dengan qada'ah, dan semua itu akan datang dengan ilmu. Lepas tu kena mengaji, kena banyakkan amal. Waktu ni waktu untuk kita banyakkan salawat kepada Nabi SAW. Salawat ni adalah syifa likulli da', ubat kepada segala penyakit. Penyakit jiwa apapun akan selamat dengan salawat kepada Nabi SAW.
Banyak selawat, insya-Allah khair. Nah, akan diluaskan rezeki, diturunkan rahmat. Masalahnya kita tinggal benda tu. Sebahagian orang tinggalkan benda tu. Dan jarang-jarang kita dengar. Atau mungkin takkan kita dengar orang yang ahli solawat bunuh diri. Takkan dengar. Sekali-kali takkan dengar. Cek balik orang-orang yang bunuh diri, biasanya keadaan mereka tadi tidak dengan perkara yang kita sebutkan. Tidak yang kita sebutkan. Dan ataupun kita sebut tadi, kerana waktu tu dia telah hilang akal. Bila hilang akal, rufi'al qalam an ummati. Maka apa yang patut kita lakukan? Yang patut kita lakukan adalah kita berdiam diri, banyakkan selawat dan niatkan selawat yang kita bacakan tadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul di antara doa para badal, wali-wali badal, doa mereka apa dia? Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Ini doa mereka. Ya Allah, rahmati umat Nabi Muhammad. Bukan rahmat kat diri dia saja. Rahmat umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupi umat Nabi Muhammad dengan aib mereka. Ya Allah, ampunkan mereka, ya Allah. Allahumma jma' kalimata ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, kumpulkan, gabungkan pandangan dan juga tidak pecahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya badal. Wali-wali badal ini amalan mereka. Mereka tak sempat untuk nak buruk sangka dengan orang ni, buruk sangka dengan orang ni. Kita ketika tengok orang tu terjun bunuh diri, ada gambar orang ambil. Apa yang kita perasan waktu tu? Dia kata, bodohnya orang ni. Silap kita kalau sebut macam tu. Patutnya kita kena ada rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin ketika tengok umat macam tu, kena fikir satu benda yang sepatutnya mereka kena lakukan. Rakyat masyarakat setempat, kalau rakyat di rumah sebelah dia boleh buat macam tu, patut dia kena fikirkan sesuatu. Kenapa dia boleh biar kawan dia dan juga teman dia, jiran dia boleh buat macam tu? Sampai kita tak ambil berat dengan jiran kita dan sebagainya. Dan yang ada di sekeliling 40 jiran yang ada di sekeliling tu, apa yang kita dah buat untuk kita ambil berat dengan jiran-jiran kita yang dah makan ke tak makan? Jangan tengok dia ada kereta di rumah. Jangan tengok dia ada pembantu rumah di rumah. Tak semestinya orang yang ada kereta banyak di rumah dia sekarang ni, pembantu rumah banyak di rumah dia sekarang ni, duit dia ada banyak juga macam tu. Tak semestinya. Orang sekarang ni tertekan semua. Maka kita kena ambil berat semua. Kawanan, jiran-jiran kita kena ambil berat. Hendaknya bila melihat keadaan tadi, yang patut kita cela diri kita. Patut kita cela adalah diri kita yang membiarkan umat dalam keadaan sedemikian. Yang membiarkan umat Nabi Muhammad, hatta bangsa apa sekalipun, bukan Islam sekalipun. Kerana mereka masih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang kena ambil berat ke atas. Tanya mereka keperluan mereka. Tanya mereka keperluan. Tanya apa yang mereka inginkan. Dan kita sendiri kenal jiran-jiran. Maknanya ini penting mengenali jiran. Mengenali jiran waktu ni, sebelum ni pun penting untuk kita tahu. Suami dia kerja apa? Ada kerja tak sekarang ni? Isteri dia kerja apa? Ada kerja tak sekarang ni? Anak dia ada berapa orang? Macam mana keadaan makan dia? Macam mana dengan pengajian anak-anak dia? Semua kena ambil tahu. Bukan jaga tepikan orang sekarang. Untuk ambil berat dengan umat, agar mereka nanti tidak akan komplain kita di depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini orang jiran aku, dia tak pernah ambil berat tentang aku, Rasulullah. Macam mana keadaan kita nanti di depan Nabi? Tak malu kita dengan Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita, Allah Ta'ala tutup aib kita. Amin. Ada lagi soalan terakhir? Ada dua, Syekh. Ya. Satu, adakah syaitan hanya boleh mengajak manusia berbuat kejahatan, atau syaitan boleh merasuk manusia, atau boleh menjejaskan kesihatan manusia juga? Ya, boleh. Syaitan boleh disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna syaitan yajri fi bani Adam atau yajri ala majrad dam. Maksudnya syaitan akan menjalani ataupun melalui dalam majrad dam ataupun dalam saluran darah umat Adam, anak Adam ini, yang akan menghasut mereka untuk melakukan sesuatu ataupun melakukan dan juga mengatakan sesuatu yang tidak betul. Ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW ketika baginda Rasul sedang bersembang dengan Sayyidatina Safiyah, isteri Nabi SAW. Tiba datang dua orang sahabat ni datang dan kemudian terus berpusing.
seolah-olah melihat seakan-akan Nabi melakukan sesuatu yang salah lah. Maka Nabi kata ala rislikuma, nanti dulu. Ya. Amhilu masuk kata Nabi, nanti dulu. Tamahal. Tunggu saat. Maka Nabi kata, kenapa kamu pusing macam tu cepat-cepat? Ya. Dan kalau kamu nak tahu, kata Sayyidina Rasul, ini adalah isteriku Sofia. Maka kata dua orang sahabat ni, ya Rasulullah, takkan kami nak buruk sangka denganmu ya Rasulullah. Nabi kata, ya kamu mungkin tak buruk sangka. Tapi syaitan ini berjalan dalam salur darah anak-anak. Yang kemungkinan dia akan campakkan perasaan buruk sangka kamu kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW memutuskan awal godaan tersebut dengan memaklumkan siapa yang Nabi sedang bersembang pada ketika itu. Tamam? Jadi ini menunjukkan kata syaitan akan menggoda. Dan kalaulah godaan tadi berjaya kepada dua orang sahabat tadi, bimbang boleh jadi kufur ketika mana syak wasangka dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjaga iman mereka dengan memutuskan terus hasutan tersebut. Jadi syaitan boleh menghasut. Baik, adakah syaitan boleh untuk menyakitkan seorang tersebut? Ya mungkin, kerana dia juga makhluk dan kita juga makhluk. Seperti mana seseorang boleh tumbuk seseorang yang lain dan kita rasa tumbukan tersebut, maka syaitan juga begitu. Kerana dia juga min dhimnil makhluk. Walaupun dia latif, kecil, dan juga dia tidak dilihat dengan mata kasar kita, tapi tatasyakkal bi ashkalin muayyan ataupun bi ashkalin mukhtalifah, dia boleh bertukar bentuk dengan bentuk yang berbagai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ketika tersebut dia boleh untuk melakukan kejahatan hatta dengan bentuk jismi sekali. Itu kan soalan dia. Saya sebab tadi dengar sikit-sikit gitu. Lebih kurang gitu kan soalan? Boleh menjejaskan kesihatan manusia. Iya, ya begitu. Zahirnya begitu. Boleh. Terus soalan lain. Ada satu lagi Syekh. Izin bertanya Syekh Hudang, apakah hukum akikah bagi anak luar nikah? Akikah bagi anak luar nikah. Akikah ini tidak ditentukan kepada anak sama ada yang luar nikah ataupun yang halal. Maka kesemua anak yang dilahirkan, maka baginya akikah. Disunatkan baginya untuk dilaksanakan akikah. Siapa yang akan laksanakan ketika itu kepada anak luar nikah? Ibunya. Kerana ibunya jelas adalah ibu kepada anak tersebut. Ayahnya mungkin kita tak kenal. Ibunya pasti sebab keluar daripada rahim ibu tu. Kan ibu pun tak mengaku, dia kata ni bukan anak aku. Faham anak. Jadi sebab tu anak luar nikah tetap anak ibunya. Maka boleh dilaksanakan kepadanya dengan akikah. Itu soalannya. Ada lagi Syekh? Ya. Ada. Tak ada dah. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairul jazak. InsyaAllah ada rezeki peluang kita akan sambung ayat yang seterusnya. Itu ayat yang ke-5, ayat yang ke-7 insyaAllah pada pertemuan. Jadi saya mohon maaf kalau tersilap bicara saya pada pagi ini. Moga-moga Allah Ta'ala tambahkan pengetahuan kita, iman kita, amal kita. Amin ya rabbal alamin. Berkat junjungan kita dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنحل به القرب آمين وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم آمين اللهم إنا نسألك متابعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال اللهم إنا نسألك